حذر عواقبه في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama memupuk sifat takwa supaya hati kita sentiasa diterangi oleh cahaya-cahaya yang menakutkan kita kepada azab-azab Allah di hari akhirat. Seseorang yang ada sifat takwa kepada Allah adalah mereka yang kenal Allah. Mereka-mereka yang tidak kenal Allah dengan sebenarnya, mereka tidak takut kepada Allah. Karena itulah Al-Quran telah menegaskan di dalam satu ayat, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah yang digelarkan ulama. Dan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama mendapat pusaka daripada para nabi-nabi. Oleh itu, marilah kita sama-sama menimba ilmu pengetahuan supaya kita sentiasa takut kepada Allah, takut akan janji-janji seksa daripada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kezaliman adalah satu punca yang menyebabkan rusaknya negara. Adalah punca yang menyebabkan binasanya segala umat dan segala manusia. Dan dia adalah punca sebagai satu kesusahan di dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Kalau kita renung kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada baru-baru ini di negara Mesir sana, kalau kita lihat perjalanan-perjalanan yang dijalani oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan negeri Mesir, bagaimanakah mereka cuba nak mengembalikan Islam ke muncak negara. Tetapi sayangnya, cita-cita umat manusia di Mesir ini dihalang oleh musuh-musuh yang tidak lagi senang dengan kemajuan Islam. Kalau kita lihat kepada mula-mula kelahiran demokrasi yang berlaku di Mesir, bagaimanakah musuh-musuh Islam cuba menghalangnya? Kita lihat pada mula-mulanya dia isytiharkan pembatalan pilihan parlimen, pilihan Sabha Putan dia di Mesir. Mengatakan kerana apa? Kerana bilangan-bilangan wakil rakyat yang ada di dalam parlimen itu 70% daripada parti-parti Islam, 30% saja daripada parti-parti yang ilmiah, yang liberal. Bukan orang kafir, orang Islam juga, tapi tak suka kepada Islam. Maka dibatalkan dengan alasan katanya cara pemilihannya tidak mengikut undang-undang yang direstu oleh mahkamah dusturiah di negeri Mesir. Dibatalkan. Setelah dipilih presiden, maka dimenangi oleh Presiden Dr. Muhammad Morsi.
sebagai presiden pertama melalui demokrasi. Kita lihat macam mana percubaan pakatan-pakatan jahat yang disokong oleh Yahudi dan juga disokong oleh setengah-setengah negara Islam yang tak senang dengan kebangkitan Islam. Mula-mula sekalinya, saya baca dalam surat-surat khabar berlakunya serangan menyebabkan 15 orang tentera disinak mati, tentera Mesir. Ternyatanya setelah digulingnya Morsi, maka nyatanya digulingnya Presiden Morsi oleh Abdul Fattah Sisi, ternyatanya ini adalah pakatan daripada Sisi juga. Saya rasanya Morsi ini tersalah pilih. Orang yang akan menyokongnya, yang sanggup berjanji setia, menyumpah, bersumpah, angkat sumpah di depannya, akhirnya dia inilah yang menyembelih Morsi. Jadi kalau kita lihat perjalanan Dr. Muhammad Morsi di Mesir ni, selama 1 tahun tak boleh nak berjalan, dihalang macam-macam halangan. Maka akhir sekali dakwanya katanya pemerintahan yang dipimpin oleh Dr. Morsi ini gagal membangunkan ekonomi negara, karena sabotaj, maknanya halangan-halangan yang digunakan oleh penentang-penentangnya, yang diketuai oleh Muhammad Baradei. Dr. Muhammad Baradei ni, kalau kita lihat, dia adalah ketua yang menjaga semasa peperangan Iraq dulu. Dialah yang menyebabkan Amerika menyerangkan Iraq hingga sampai Iraq ni hancur. Sekarang kita lihat di Iraq sekarang ni hancur, tak ada keamanan. Maka di Mesir juga dengan usaha dia juga dapat menjatuhkan Morsi. Akhirnya setelah digulingkan Morsi dan setelah usaha-usaha untuk nak mendamaikan di antara dua pihak, maka usaha-usaha yang dikelolakan oleh Baradei ini, karena Baradei suka keamanan. Jadi tapi askar ni tak suka keamanan. Saya ada baca dalam jaridah Asy-Sya'b. Kalau kita lihat, saya tengok pagi ni, satu khutbah yang diucapkan oleh bekas mufti Mesir, bukan mufti lah ni, bekas mufti Mesir, ialah Dr. Ali Jum'ah, dalam perjumpaan dengan Abdul Fattah Sisi, dan ketua-ketua askar, juga menteri-menteri dalam negeri, dan orang-orang yang menyokong Sisi. Dia katanya, isbiru wasbitu fallahu mu'ayyidakum. Dia khitab kepada Sisi, dia kata, hendaklah kamu bersabar, dan hendaklah kamu teguh. Sesungguhnya Allah akan menyokong kamu, dia katanya. Wa'lamu annakum 'alal haq, dan ketahui olehmu bahwasanya kamu ni, pokokmu ni di atas kebenaran. Wala yu'awwikanna ahadan tariqakum alladhi bada'tumuh, dan tidak ada siapapun yang boleh menghalangkan jalan yang kamu teruskan ini, dia kata. Antum tasiru fi tariqillah, dia kata. Puak-puakmu ni, kamu semua ni sedang berjalan di jalan Allah. Ini kata-kata yang diluahkan oleh bekas mufti Dr. Ali Jum'ah yang tidak terbuka. Bukan iklan dalam satu bilik gelap yang diucapkan kepada ketua-ketua Patiwat tadi. Dia kata begitu. Maka inilah yang menyebabkan tentera tidak mau mendamai dengan kumpulan-kumpulan Islamik di Mesir. Menyebabkan peristiwa yang berdarah pada Medan An-Nahdah di Qahirah dan juga di Medan Ar-Rabah Al-Adawiyah pada hari itu neje saja 9,000 lebih hak yang mati. Maka 5,000 lebih hak yang cedera parah, yang luka. Dan yang paling dahsyat sekali cara-cara mereka untuk nak salai cium tadi itu, untuk nak memecahkan, nak menggagalkan
muzaharah, demonstrasi mereka ini, mereka gunakan apa? Baltajiyah. Nah, baltajiyah ni saya dah dengar dalam siaran-siaran Al Jazeera, dia ada 3. Nah, kalau di Libya dulu dia kata murtazikah, askar-askar upohan daripada luar negeri. Nah, yang digunakan oleh Qaddafi. Nah, kalau di Syria ialah asyabihah, askar-askar upohan juga. Nah, syabihah ni maknanya sepatu lah, kita kata tak nampak kuih tu. Maka di Mesir ni biltajiyah. Biltajiyah ni ialah askar-askar yang ditajnidkan, yang ditajnidkan oleh masa Husni Al-Mubarak. Nah, daripada anak-anak orang yang suka kepada maksiat, yang tak tahu. Nah, yang paling dahsyat sekali saya tengok dalam jaridah Asy-Sya'b ni juga. Nah, tapi kalau jaridah Mesir lain tu tak boleh nak tengok. Nah, sebab ia suara kerajaan yang berlaku, ya ada boleh berlaku. Jaridah Asy-Sya'b ni maknanya suara khabar ayat. Dia katanya yang paling dahsyat sekali, Al-Imarat, Daulah Al-Imarat Al-Arabiyah, ia guna 3,000 orang askar di sebelah Amerika Latin, Ecuador. Dia guna askar ni mari guna negeri dia untuk nak perang jalan. Maka dalam keadaan ini Mesir guna juga askar mari pada nak menghancurkan kegagalan demonstrasi di Mesir. Dia guna. Ternyatanya ada di kalangan mereka ini ditangkap oleh mereka-mereka yang sedang demonstrasi ini. Nah, ternyatanya wajah dia, mana dia, rupa dia bukan orang Arab. Dan ditanya dia mari di mana, dia mengaku sendiri. Itu sok khabar yang dikeluarkan oleh jaridah Asy-Sya'b. Nah, ini satu. Dan yang dahsyat lagi, Dr. Ali Jum'ah ni dia katanya, ya uqtulu minhum mi'ah. Bunuhkan di kalangan mereka itu 100 orang. Hatta la taqtulu alfan, sehingga dia tidak akan membunuh 1,000 orang di kalangan kita. Mukaffiran man yantaqidu jaish al-Misri, sebagai kufur orang mereka menentang tentera Mesir. Nah, ini kalau kita baca banyaklah cerita dia. Nah, jadi setelah tu, sebab apa dia perintah suruh bunuh? Nah, dalam hari ini dia katanya, wa wasafa jam'ah a'dha' jama'atul ikhwanul muslimin, dia menyifatkan kumpulan ikhwanul muslimin, dia katanya, wa man awanahum, dan mereka-mereka yang menyokong mereka ini, bil khawarij, dengan kumpulan al-khawarij. Nah, kumpulan khawarij ini kumpulan bangun menetai Sayyidina Ali masa perang As-Saffain, perang di Iraq. Dan at-Tuwah, puak-puak nak mau kepada Islam ni, dah kata kumpulan khawarij dan kumpulan yang zalim. Dia katanya mereka ini tak berhak hidup di negeri Mesir. Maka ternyatalah kita lihat kekejaman berlakunya di Mesir 2-3 hari baru ni tu, kita nampaknya askar-askar Mesir ni tak ada kesian belah langsung kepada rakyat dia sendiri. Kalau kita lihat, Allah sendiri pun dia sayang kepada hamba dia. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dia suruh kita sayangkan, kasih sayangkan mereka yang di bumi ni, Allah akan sayang kepada kita. Maka ternyatanya askar-askar yang dipimpin oleh Mursi ni, ternyata kejam sekali, tidak ada kasihan belah kepada umat Islam sendiri. Maka nyatalah saya baca siapa dia Sisi. Sisi ni ada setengah riwayat katanya dia berasal daripada keturunan Yahudi daripada Maghribi. Keturunan asal dia. Masa kita lihat orang yang mari buka kerajaan Fatimiyah dulu, dan di Mesir juga berasal daripada orang Yahudi daripada Maghribi. Pura-pura mengaku dia kata dia keluarga Al-Bait, keluarga Rasulullah. Maka mereka inilah
yang membangunkan kerajaan Syiah Fatimiyah di Mesir, yang mempeloporikan kelahiran hari kelahiran Nabi. Ni sahabat pak kita lah ni pun duk agung-agungkan hari beranak Nabi dan sebagainya. Maka itu adalah berasal daripada daripada yang dibawa oleh orang Yahudi daripada Maghribi. Cuba bacalah sejarah, cuba tengok dalam internet banyak pada orang-orang mana baca. Maka Sisi ni saya baca dia katanya Sisi ni adalah budak kecil, askar kecil masa Husni Mubarak dulu. Dia ni adalah orang yang membawa laporan kepada Husni Mubarak di tiap pagi. Tiap pagi dia bawa laporan perkembangan di dalam askar. Jadi seolah-olahnya Sisi ni adalah budak Mubarak. Pagi Senin, pagi Selasa, pagi Khamis dia mari laporan kepada Husni Mubarak. Dan hari ini juga tubik gambar. Nah, setelah Mubarak ni dibebaskan daripada tubik gambar Sisi ni berjabat santai dengan Mubarak. Nah, tubik gambar cuba tengok dalam akhbar jaridah Asyad. Nah. Jadi lepas tu Sisi ni setiap hari dia pergi ke Israel. Setiap hari dia pergi ke Israel. Dan Sisi ni ikut dalam laporan itu dia katanya dia dah buat rancangan dah lama dah untuk nak meruntuhkan kerajaan Mursi. Nah, mereka buat perjumpaan dengan secara sirri, secara rahsia, di satu kasino yang diketuai oleh kawan kepada anak Husni Mubarak, ketua kasino besar dalam Mesir. Dan adik ketua kasino itu adalah, kasino ni mana bar lah, tempat tarian, tempat nyanyian, tempat duduk dalam Mesir. Maka puak ni lah yang menentang Mursi, hak kuat sekali.